Betul lah patok sini. Datang sini patok semua tu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alnana an-nasihin wa fahamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa shaddid lisani wahdi qalbi. Bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ar-rushd wa a'izna min syarri nafs. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam bertugas pada malam ini. Yang saya muliakan Tuan Bilal, yang saya muliakan pengurus masjid dan ahli-ahli yang kuasa masjid. Yang saya muliakan barisan para alim ulama, barisan para asatizah. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita merofakkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bersama-sama pada malam ini. Untuk sama-sama kita menghayati, untuk sama-sama kita mendengar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan jihad kita yang tidak seberapa ini adalah merupakan di antara pahala-pahala yang besar, di antara pahala-pahala kita yang kita kumpul. Al-maklum sajalah tuan-tuan, kita semua ni di antara orang yang telah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita. Berapa banyak dah orang-orang yang muda pada kita telah pergi. Kita yang tak berapa muda ni, bukan tua, tak berapa muda ni, masih lagi Allah SWT mengizinkan untuk dapat mengamalkan, dapat membuat kebaikan dan kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dengan ruang masa yang ada pada kita, saya pun tak cakap panjang, cakap pendek aja. Sebab kita faham, ya kita semua ni. Lagipun yalah kesian ke saya sendiri, bukan kesian ke tuan-tuan ya. Gitu. Insya-Allah malam ini kita memperkatakan cerita Isra' wal Mi'raj. Semalam pun dah cakap Isra' wal Mi'raj dah. Di Masjid Ceruk Puting Malang ya. Ni musim dia kau nak kan? Orang cakap je. Saya itu je. Tuan-tuan nikmat Allah SWT, yang pertama sekali kita mesti mengimani peristiwa ini. Peristiwa yang bukan biasa-biasa, yang bukan dapat dibuat oleh manusia, yang dapat dicipta oleh manusia. Walaupun hari ini kita tengok banyak di antaranya kelengkapan-kelengkapan, kenderaan-kenderaan ya yang canggih-canggih
membawa manusia naik ke langit, bukan naik ke langit lah, sampai naik ke bulan dan sebagainya. Tapi itu adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat lekeh. Kerana bulan aja. Ini peristiwa hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT perjalankan dia. Perjalankan dia, tuan-tuan, bukan setakat langit dunia. Malah Allah Taala sebutkan jelas dalam Al-Quranul Karim. Saya tahu tuan-tuan dah hafal ayat ni. Sebab saya nampak muka mengomik-mengomik gitu. Macam hafal tu. Ya, nampak mengomik. Dah hafal. Ayat surah Isra ayat 1. Semua orang hafal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul 'alim was-sami'ul basir. Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya yang bermaksud Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari bermula daripada Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa di Palestin yang sekarang ni sibuk perang ni tuan-tuan, ya, di Masjid Aqsa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan sekitarnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan faham tak cakap saya ni? Sini pelat sikit tuan-tuan. Maklum lawan kena stroke tuan-tuan. Ini pun nak mujur ni. Boleh cakap. Mula-mula kena tak boleh lalu. Baik tuan-tuan. Faham ya? Supo je. Boleh? Supo je tak apalah. Tuan-tuan dimata Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini tuan-tuan menceritakan tentang betapa agung, betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa kuasanya Allah Taala. Sebab itu Allah Taala mulakan ayat ini dengan memuji diri sendiri. Subhanallazi, Maha Suci Allah Taala. Allah kata ke dia Maha Suci. Artinya Allah Taala mengabar kepada kita tak ada suatu kuasa, tak ada suatu kepandaian, tak ada suatu teknologi yang boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh menjalankan hamba-Nya yang begitu pantas, begitu laju sekali daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Bukan dekat-dekat tuan-tuan, jauh. Jauh, ya. Kalau mengikut sirah tuan-tuan, Masjidil Haram ni Mekah ke Palestin ni tuan-tuan, kalau kita naik unta yang sihat. Ni bukan unta gaut punya tuan-tuan, ya. Lebih kurang dalam 40 hari. 40 hari. Pun jauh. Kalau naik bas sekarang ni tuan-tuan 32 jam. 32 jam. Jauh lah, ya. Bukan senang nak ngabar korang tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW ni nak mengabarkan dia diperjalankan oleh Allah Ta'ala dan jarak masa yang jauh ini. Oi. Memanglah orang semua tak percaya. Ya, orang semua. Kalau kita telah kata dia juga. Barangkali kalau kita berada pada masa yang sama, kita mengatakan, dah orang. Kita kata gitu. Ya, kita kata gitu. Sekarang ni, dah sebab kita beriman pada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat yang beriman tak ada benda. Mereka-mereka yang beriman, sekadar iman yang nipih-nipih kata orang ni. Ya, tak berapa kuat imannya, memang menolak terus. Menolak terus, tak percaya terus. Itu tuan-tuan. Baik. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan muslimin muslimat, ya. Allah Subhanahu Wa Taala jalankan atau membawa Nabi Muhammad ini berjalan ataupun naik, berjalan kaki lah mana, naik borak ni tuan-tuan, daripada Mekah sampai ke Masjid Aqsa tuan-tuan, dalam jangka masa yang singkat. Allah sambil itu Nabi turun di beberapa tempat, di Tayyibah ataupun Madinah,
ya, di Tursina dan sebagainya, baru sampai ke Masjid Aqsa. Dan Allah SWT ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai benda lagi. Punya pantasnya tuan-tuan tengok. Itu gaya ini. Ya. Dan pada itu tuan-tuan muslimat, kita kena ingat bahawa Isra' dan Mi'raj ini adalah merupakan perkara keimanan. Ingat tu, jangan lupa. Ya, kita walaupun gaya sekalipun kita percaya. Sebab dia perkara-perkara gaib yang kita tak nampak. Ini adalah merupakan suatu perkara yang dimaksudkan kata ulama sebagai khariq lil adah. Khariq lil adah itu mencari adat. Mencari adat ni maksudnya perkara-perkara yang khariq lil adah, iaitu seperti mukjizat, sihir, irhas, ma'unah dan berbagai-bagai lah. Itu panggil khariq lil adah. Ya, khariq lil adah. Jadi Isra' wal Mi'raj ini ya khariq lil adah. Perkara yang mencari adat atau perkara yang luar biasa. Ya, yang sangat-sangat luar biasa yang takkan berlaku pada manusia lain melainkan orang yang terpilih itu manusia yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang keduanya kita kena ingat. Matlamat Allah Subhanahu wa taala menjalankan nabi ini bukan sekadar nak menghibur nabi. Ada ulama kata Allah nak menghibur nabi, kita tak menyangkal. Sebab apa? Sebab dikatakan pada tahun itu ya tahun yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat duka cita. Sangat-sangat susah hati. Yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Duka cita ke mana? Duka cita yang pertama, isteri dia Khadijah, Sayyidatina Khadijah wafat. Yang kedua pak saudara dia Abu Talib mati. Allahu akbar tuan-tuan. Ini merupakan tulang belakang pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Bayangkanlah tuan-tuan, Khadijah ni di antaranya seorang wanita yang memang memperjuangkan segala-galanya, mengorbankan segala-galanya hidupnya untuk Islam. Dia daripada seorang wanita, tuan tahulah ni, seorang wanita yang kaya, yang ternama, habis segala harta benda dia. Sehingga ada dikatakan kepada Nabi, dikatakan bahawa Khadijah pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak baca cerita semua tuan-tuan panjang sangat. Saya ringkas sikit ya. Cerita ni pernah Khadijah kata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, pada dia habis segala harta benda saya. Saya beri, ambil. Kerana nak menegakkan agama Allah Ta'ala. Habis dah, tak ada benda dah tinggal." Ya Rasulullah, kata dia. Kalau Rasulullah perlukan, kata dia, saya lagi. Kalau saya mati, ambillah tulang-tulang saya ini, ya Rasulullah. Ambillah tulang-tulang saya ni. Kau boleh jual ke, kau boleh buat senjata, ambillah. Tak kira. Saya tetap memperjuangkan Islam. Itu punya hebatnya seorang isteri yang bernama Khadijah. Oh, kalau bini kita gitu tuan-tuan, ya Allah sayang tak mudah lah ada. Tahu saja lah, agak tuan-tuan sini banyak apa ni kata orang jadi duda dah. Siapa duda kat tangan? Ya. Setengah tu tak nikah sampai sudah. Ingat tak jadi dah nikah ni. Entah dapat esok, entah kau ni tak tahu, tak macam hari tu. Tak gitu. Itulah tuan-tuan. Itu gaji. Begitu orang perempuan. Tak nikah-nikah. Sebab ramai kat sini agaknya. Saya teka je tu. Tuan-tuan, baik. Yang kedua, Abu Talib. Ni Abu Talib. Khadijah, Abu Talib ni dua orang yang sangat-sangat mulia di pandangan mata orang-orang Arab pada itu. Di Arab Mekah. Kerana ini antara orang yang hebat. Orang yang mulia. Jadi mereka tak boleh nak buat apa-apa pada Muhammad SAW. Bukan senang-senang nak bunuh. Berkali mereka mencuba nak bunuh Nabi SAW. Banyak hadis-hadis kisah-kisah ni. Tapi saya tak sempat nak cerita di sini tuan-tuan. Ya, semua dihalang oleh Abu Talib. Hingga datang orang Mekah pada ketika itu. Membawa seorang pemuda yang lawa, yang handsome, yang tampan, segak, bergaya dan sebagainya. Jumpa Abu Talib. Kata, ya Abu Talib, engkau beri Muhammad kepada kami akan beri pemuda ini sebagai ganti pada awak.
Beri pada kami Muhammad ini. Kami ganti dengan pemuda yang lawa, pemuda handsome, kaya. Kata Abu Talib, awak nak mengambil anak saudara saya, awak nak bunuh. Dan awak suruh saya jaga budak ni. Mana faedahnya? Gitu lah. Tuan-tuan, gitu gayanya tuan-tuan. Allah Akbar. Mata pun nak jatuh aja. Baiklah tuan-tuan muslim-muslimat. Ya, yang kedua, yang seterusnya tuan-tuan, Allah SWT buat peristiwa Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan muslim-muslimat. Yang seterusnya tuan-tuan kita jangan lupa. Ialah Allah Subhanahu wa taala nak mendatangkan rasa takut kepada kita. Ini Allah kata, bukan saya kata. Bukan saya kata. Allah Ta'ala nak menakutkan kita. Al-Quran. Tuan tengok surah Isra ayat 60. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajarata mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Ni Allah Ta'ala kata, tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan pandangan kami wahai Muhammad pada malam Isra wal Mi'raj itu. Allati araynaka, kami perlihatkan kepada kamu wahai Muhammad, illa fitnatan linnas. Melainkan perkara ini yang kamu nampak itu merupakan ujian, merupakan fitnah ataupun merupakan ujian kepada manusia. Apa Allah Ta'ala perlihatkan. Allah Ta'ala Tuhan dah tahu benda Tuhan tunjukkan. Antaranya tamsilan-tamsilan yang Nabi jumpa. Surga, neraka dan berbagai lagi. Dan Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad, wasyajarata mal'unata fil Quran. Kamu tengok dalam Muhammad dan neraka itu, wasyajarata mal'unah. Pokok zakum ataupun pokok yang dilaknat dalam Al-Quran. Pokok zakum. Kamu tengok. Pokok ini pokok yang Allah Ta'ala jadikan. Nabi balik cerita tengok. Pokok zakum. Cerita ada dalam neraka pokok zakum. Pokok zakum ni makanan orang berdosa. Ya. Berdosa tu'amulil asim. Makanan orang berdosa. Cerita korang. Oi tuan-tuan. Cerita Isra Mi'raj ni kalau kita fikirkan betul-betul kata Nabi SAW memang takut. Takut dengan bentuk-bentuk balasan yang kita pernah lakukan kadang-kadang. Allah tunjukkan terus pada Nabi Muhammad. Cerita balik. Sampai cerita balik korang. Patutnya kata Allah Ta'ala, wa nukhawwifuhum. Mereka itu takut. Tapi tak takut. Kita pun tak takut. Orang-orang kafir dulu pun tak lagi lah tak takutnya. Ya, dia kata dalam tafsir Ibn Katsir, kita buka tafsir Ibn Katsir, Ibn Katsir kata yang mana apabila Nabi Muhammad SAW menceritakan sepohon pokok yang dilaknat dalam Al-Quran, itu pokok zakum. Pokok zakum ini. Dan neraka ini bukan pokok zakum saja, banyak yang Allah Ta'ala nak azab manusia ni. Dengan pokoknya, makanannya, dengan minumannya. Allah, bagai-bagai. Ya. Nabi Muhammad cerita kepada orang-orang kafir pada masa itu. Apa kata orang kafir? Bila Nabi cerita pokok zakum ni pokok yang berduri, dimakan oleh manusia yang berdosa, sampai puncit perut mereka. Mereka diberi minum air neraka. Air neraka ni, tuan-tuan air neraka. Bukan Coca-Cola, bukan Pepsi, bukan. Dalam neraka itu ada air. Yang mana airnya itu yang dikenali sebagai hamim. Fazuqu hamiman wa ghasyaq, yang Quran kata. Iaitu hamim, minuman air panas. Yang mana ulama kata juga dalam tafsir Ibn Katsir, tuan buka, hamim adalah cecair daripada logam-logam. Cecair daripada besi, temaga, perak, emas itu tu. Cair. Dia dicairkan. Bukan dia buat setempayan, bukan buat sebotol, dah. Dikatakan hamim ini juga adalah mata merupakan ada sungai, anak sungai. Macam dalam surga. Dalam surga ada anak sungai. Di neraka ada anak sungai. Anak sungai mereka hamim. Wa ghassaq. Wa ghassaq ini tuan-tuan apa ghassaq? Ghassaq ini tuan-tuan adalah minuman juga. Bezanya hamim, panas, sangat panas. Ghassaq, minuman sejuk. Gitu guys ni.
Minuman ben. Ya, teh ben dengan teh. Kalau musim panas ini banyak orang minta teh ben satu. Teh ben tu. Rosak ini sejuk, minuman sejuk. Allah sebut Quran. Tuan buka surah Ar-Ra'd ayat di 10 kata saya silap. Kita tak jumpa tuan baca semua sekali jumpa lah insya-Allah. Tuan tengok. Rosak juga adalah merupakan minuman tapi minuman sejuk. Anak sungai yang dinama rosak. Rosak ini tuan-tuan daripada apa? Rosak ini ialah daripada cecair ataupun bisa binatang-binatang yang ada dalam neraka. Binatang-binatang neraka, ular, kala, jengking. Ada sampai ada anak sungai. Ini minuman kita ni tuan-tuan. Bukan kita sinilah, kita tempat lain. Kita minta doa orang Allah SWT yang Tuhan, yang Nabi tiap-tiap hari, tiap-tiap lepas mayang, Nabi kata doa ni. Allahumma inna na'udzubika min apa ni? Allah Taala Nabi minta kita lindungi, minta Tuhan lindungi min azab jahannam. Dia nak ke jahannam. Minta janganlah masuk neraka. Kata Nabi SAW rosak ya minuman. Dahlah makan zakum. Zakum ini pokok yang berduri, buah yang berduri. Ibarat kita tuan-tuan, contohnya telan biji durian. Contoh, bukan biji kan, putik durian yang berduri. Lah, ni terai lah. Kalau ada lekat, kat sini, ambil air. Air apa? Air yang disediakan juga. Namanya hamim. Duri ni. Hamim apa dia? Hamim ialah cecair daripada logam. Cecair ni tuan-tuan bukan saja untuk diminum. Allah SWT mandikan kita dan minum sekali. Dalam surah Ad-Dukhan tuan-tuan buka. Ni surah Ad-Dukhan ni kita baca tiap-tiap malam. Nabi suruh baca. Jangan tak bacalah surah Ad-Dukhan ni. Sebab apa? Siapa-siapa baca surah Ad-Dukhan tiap-tiap malam, pagi esoknya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Hadis Nabi SAW. Itu surah Ad-Dukhan baca. Summa subbu ala ra'sihi. Allah SWT kemudian Allah Ta'ala kata dirus atas kepala dengan hamim tadi. Dan neraka tadi. Hamim ni punya panas tuan-tuan. Jiruh atas kepala ni tembuh tengkorok. Tembuh tengkorok, terus dalam perut sampai ke tumit. Kata Nabi SAW. Bayangkan. Itu hamim. Minum. Jiruh mandi. Rosak ini minuman yang mana dia minuman sejuk. Kata Nabi SAW, kalaulah tumpah atas dunia ni, tumpah atas dunia, rosak ini, seluruh dunia akan busuk belaka. Artinya rosak ni busuk. Sejuk tapi busuk. Bila kita mendekatkan muka kita nak minum rosak itu tuan-tuan, maka luruh tanggal daging muka ni. Ni dalam tafsir tuan buka tafsir, buka tafsir Ibn Katsir. Ya. Kalau boleh belajar tafsir lah. InsyaAllah. Kalau kita baca Quran saja tak sedap, baca tafsir pun sedap. Luruh lagi muka ni. Dekat gitu minum. Bila minum tuan-tuan, apa jadi? Kata Nabi SAW, daging-daging kita ni akan melorot, akan tanggal apa tulang ni. Hanya tersangkut pada siku dan tersangkut pada sendi-sendi, tumit dan sebagainya. Seperti kamu berjalan, kata Nabi, mengheret baju. Misalnya kita tanggal baju, ya, baju tak jatuh betul lagi, kita berjalan dah. Gitu ngait-ngait. Artinya orang-orang yang dalam neraka Jahannam ini, bila minum rosak ini tuan-tuan, daging dia melorot, geleber gitu, atas bawah sebagainya, mereka berjalan dengan keadaan daging yang melorot itu tuan-tuan. Allah. Kata Allah Ta'ala, cerita-cerita neraka Nabi tak, wa nukhawwifuhum. Moga-moga kamu takutlah. Takutlah kata Allah Ta'ala. Supaya mereka takut. Kita dengan cerita takut. Kalau Tuhan tak takut, Tuhan takut dah sekarang. Tak takut tak adalah. Takut itu lambang keimanan. Takut lambang keimanan. Lambang keimanan. Artinya kalau kita takut, tanda kita beriman betul-betul kepada Allah SWT. Wah, begitu hebat sekali azab Allah Ta'ala. Ya? Tapi cerita ini tuan-tuan, Nabi ceritakan kepada orang kafir. Ya? Nabi cerita orang kafir. Diceritakan oleh Ibn Katsir, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas, waktu Nabi cerita neraka, cerita azab neraka itu, Abu Jahal
Tak kenal Abu Jahal. Tak kenal pun buat kenal lah. Tak perlu kenal. Tahu je. Abu Jahal dengan hebat, dengan bergayanya, dia khabar. Kawan-kawan, awak pergi balik ke rumah, awak ambil buah tamar, awak ambil apa ni? Awak ambil kepala susu. Awak ambil kepala susu kata dia. Ataupun bahasa Arab panggil zubdah. Awak ambil. Zubdah ni ialah susu yang dipanaskan. Dan kepala dia tu lemuk lah. Awak ambil buah tamar, awak ambil zubdah. Bawa sini. Orang pun baliklah ambil buah tamar. Ambil zubdah tadi. Maka Abu Jahal menggaulkan buah tamar dengan zubdah tadi. Dia pun makan. Ya, dia makan. Sambil dia makan tu dia khabar. Makanlah semua-semua weh. Ni makan ni zakum yang Muhammad khabar tu zakum ni. Ini zakum. Yang pada arti yang diceritakan oleh zakum ini ialah makanan azab yang dilaknat Allah Taala. Tapi dia anggapkan benda yang sedap. Artinya mereka ni berkata bahasa Pahang ni menganjir. Menganjir. Oh sedapnya, zakum, bestnya zakum. Sedap zakum. Gitu. Dia makan dia. Dia ngancuk tuan-tuan. Tengok. Itu kata Allah Taala wa nukhawwifuhum. Ya. Patutnya mereka takut. Fama yazidum illa tughyanan kabira. Malah orang-orang kafir ini kata Allah Subhanahu taala tambah dia kufur, dia melampau. Gitulah. Macam kita sekarang tu, gitu juga. Kadang-kadang dia beradik dengan Abu Jahal tu. Saya cerita bab neraka. Contohnya sekarang ni, cerita bab neraka. Azab neraka. Tak berhenti juga isap rokok. Contohnya. Contohlah. Lepas ni isu ustaz ni pandai-pandai kata haram. Tak ada haram langsung. Kawan dah 10 tahun dah ngisap rokok. Tak ada pun sakit jantung. Sihat je. Tengok. Illa tughyanan kabira. Dengan benda haram ini, mereka mengatakan bagaimana? Kata tak ada benda. Artinya bahawa mereka, kata Allah Ta'ala, bertambah kufur dan sesat lagi. Kita tuan-tuan muslim-muslimat, apabila Allah SWT mengharamkan sesuatu kepada kita, kita jangan sedap-sedap. Jangan sedap-sedap. Ya? Alah orang nak semayang baru jawab benda. Tengok semayang tu miskin belaka. Miskin belaka kata dia. Kita tak semayang dia banyak kaya raya. Alah benar sangat nak beri-beri sangat. Benar-benar sangat. Ustaz tu semayang berdoa minta benda. Kena stroke juga baik kita. Tak semayang. Contohnya lah gitu dah. Kita mengatakan gitu. Kita katakan gitu. Artinya bahawa dengan laknat Allah SWT, dengan azab Allah SWT, apa mereka jadi? Mereka tughyanan kabir. Sebab itu tuan-tuan muslim-muslimat, apabila Allah Subhanahu wa taala dah cerita kepada kita azab-azab, benda-benda yang diharamkan, sebab itu kena tinggalkan. Ya. Benda tinggal. Kita jangan buat lagi tuan-tuan, jangan ambil lagi tuan-tuan. Jangan buat lagi. Tinggalkanlah. Lebih-lebih lagi kita yang dah tua macam sekarang ni. Taklah tua sangat tuan-tuan, muda pada saja, tapi saya kata saja. Tua-tua ni Allah pada adat mengatakan tuan-tuan. Tak ada ke mana lah kita tuan-tuan. Mana? Nak ke mana kita tuan-tuan senang? Nak pergi buat kebun lebat? Tak ada nak makan dah. Kau orang hidup, ya boleh makan. Buatlah tak apa pun. Contohnya, tak ada dah hak kita tuan-tuan. Kita sekarang ni tuan-tuan hanya menunggu saja. Masa dan ketikanya tuan-tuan. Barulah. Kita menunggu saja, tengok saja. Entah bila Tuhan nak ambil kita. Sedar pagi esok sihat walafiat, Allah mujurlah hidup lagi. Contohnya tuan-tuan muslim-muslimat. Itulah. Bangun pagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa nusur. Mujur hidup pagi ni. Pada mudah aku kembali Allah. Gitu gayanya kita. Sebab itu kata Nabi SAW. Cerita-cerita neraka ni tuan-tuan. Dalam isu Mi'raj khasnya tuan-tuan muslim-muslimat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata guna tuan-tuan muslim-muslimat, wallazi nafsi Muhammadin biyadi. Demi nyawa aku ni kata Nabi SAW, di tangan Allah SWT. Nyawa aku di tangan Allah SWT kata, ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa bakitum kathira. Ya, kata Nabi SAW, ya, tak adalah kalau orang tengok benda yang aku dah tengok ni, ya. Lau ra'aitum, kalau kamu tengok ma ra'aitu, apa yang aku tengok dan neraka ni, guna gayanya, la dhahiktum qalila. Kamu akan suka sikit-sikit saja ketawa. Kamu akan sikit-sikit saja gembiranya, tuan-tuan. Tetapi wala bakaitum kathira. Kamu akan menangis. Allahu akbar, tuan-tuan. Kita akan menangis. Kalau kita tengok, tuan-tuan, kita akan menangis. Menangis bukan sedih kerana meninggalkan, kerana mati. Tidak. Menangis kerana azab Allah SWT yang hebat itu, tuan-tuan. Kita tengok orang mati, ayah kita ke, adik kita ke, laki kita ke, suami kita ke, isteri kita, kita menangis tak? Menangis. Pergi dah, awak je tinggal dah, kau seorang, dah nak hidup kawan kata kita. Tetapi patutnya kita menangis bukan kerana dia pergi. Kita menangis kerana kita tahu dia tu guna perangainya. Kemarin hidup, kemarin semayang tak berapa. Ya. Rokok tak berhenti. Contohnya rokok sebut sama. Rokok tak berhenti. Tambah lagi wave dan sebagainya. Bagai-bagai benda. Tak berhenti. Dia mati. Yang kita menangis kerana apa? Allahu Akbar. Kalau Allah Ta'ala balas pada dia, tak tahulah kau ni gaya. Gitu gaya. Kita bukan menangis kerana perpisahan. Mati atau tak mati. Itu dia. Dan kita menangis kerana akan bertemu dengan suasana ini. Sebab itu Nabi SAW kata, Nabi kata ketawa mereka yang sikit saja. Kalau mereka tahu benar-benar. Sebab itu malam ni, tuan-tuan, saya nak fokuskan biar betul-betul cerita Nabi tengok neraka ni. Supaya apa? Zaman kita ni, tuan-tuan, usia zaman kita ni, tuan-tuan, usia yang menakutkan. Betul ni? Ya. Tak takut, tak tahulah. Bagi saya lah, usia saya lah, saya pun tua dah. Usia yang sangat menakutkan. Sangat saya takut. Yang kita fikir, ya Allah Tuhanku, kalau aku mati, apakah aku mati dalam keadaan begini dan sebagainya. Adakah kita mati duduk sila sini? Entah-entah waktu kita mati itu, kita dalam keadaan begini. Adakah kita mati itu banyak antara perkara-perkara yang belum kita selesaikan. Hutang orang tak selesai. Masalah dengan orang tak selesai. Ambil orang tak pulangkan. Bagai-bagai tu, ya Allah. Kita fikir dah kepada dia. Apa lagi. Benda yang menyebabkan kita diazab oleh Allah. Kita susah hati. Itu dia. Baca Nabi apa? Kamu akan ketawa sikit saja. Ini tidak. Makin tua, makin besar ketawa ni. Dapat duduk di kedai kopi. Start pukul 8 pagi. Mau pukul 11. Suka ha. Bukan suka sikit-sikit sampai nak tekak nampak. Bukan nak tekak nampak. Sampai jantung gerak pun nampak. Nganganya luas. Sebab itu Nabi diceritakan tak pernah Nabi ketawa gitu. Nabi ketawa habis kuat nampak gigi je. Gitu tuan-tuan muslim-muslimat. Ya. Baik. Kata Nabi. Sahabat bila Nabi cerita macam ni, apa kata sahabat? Ya, qalu, kata sahabat. Ya. Wa ma ra'aita ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah tengok? Kata Nabi, ra'aitu al-jannah wan nar. Aku tengok surga, aku tengok neraka. Aku tengok surga, aku tengok neraka. Kata kita tengok surga, sukalah. Hebat tengok suka. Tidak. Orang yang beriman pada Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia dengar cerita surga, cerita nikmat surga, dia menangis. Dengar azab neraka, dia menangis. Ngapa pula gitu, Ustaz? Apa tidak dengar cerita neraka surga, bidadari, ya Allah, lawa-lawa ni. Katanya lah, saya tak je tengok. Itu. Ya.
makanannya ya Allah. Nabi cerita juga di Baitul Ma'mur dan hadis sahih riwayat Muslim menceritakan kata Nabi SAW di Baitul Ma'mur, tuan-tuan. Ya, di antaranya pokok-pokok yang besar, daunnya bagaikan telinga gajah dan buahnya bagaikan tempayan. Dalam surga hebat makanan ya Allah. Kita menangis. Mengapa kita menangis? Ya Allah ya Tuhanku. Dapat ke aku masuk sini? Dapat ke aku duduk sini? Dapat ke aku tengok pada nilai pada kita mahasab ya Allah. Tak tercapai aku rasanya. Tak lepas aku sana. Istighfar 3 kali je sehari. Semayang pun entah kau negaya. Ikut Nabi pun entah ikut betul ke tidak tak tahu lah. Benar yang dapat tuan-tuan. Kadang-kadang kita ikut Nabi betul-betul. Kadang-kadang kita buat itu bercanggah Nabi. Bid'ah semata-mata dan berbagai lagi. Kita tak pernah peksa tuan-tuan. Tak pernah peksa. Benda yang kita lakukan ini betul-betul ada tak waris daripada Nabi SAW. Dia selagi mana tak dapat tuan-tuan. Datang pada Nabi, datang pada Allah. Dia tidak dikatakan amal soleh. Sebab itu kata ulama. Ya, dalam kalau kita mentafsirkan ayat. Ya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surah Al-Kahf. Nah. Siapa berharap nak jumpa Allah Ta'ala. Syarat dia nak jumpa Allah Ta'ala. Yang Allah redha pada dia. Radiyallahu anhum wa radu an. Ada syarat dia. Melainkan banyak di antara orang bertemu Allah Ta'ala nanti tuan-tuan. Allah tak tengok. Allah tak tengok pada kita. Ya. Allah tak tengok. Wala zakihim. Ya. Allah tidak mengampunkan dosa kita. La yanzur ilaihim. Allah tak lihat pada kita. Ya. Tak ada. Bayangkanlah. Kata ulama. Pertama sebab itu. Hidup di dunia ini tuan-tuan. Mesti beramal soleh. Kita bertengok amal soleh tu suka. Oh. Malulah kau muda pondok ni tahan lah. Amal soleh semua. Kata kita. Apakah dia amal soleh? Apa syarat amal soleh? Syarat yang nak dikatakan diterima sebagai amal soleh ada 3 syarat. Kalau tak melengkapi 3 ni tak dapat. Tidak dikatakan amal soleh. Malah dikatakan amal soleh. Tak ada. Syarat nak jadi amal soleh pertama sekali. Beriman kepada Allah SWT. Dia tanya di kita. Beriman kepada Allah Ta'ala. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Macam orang Yahudi. Ya, kita beriman sebagai Alkitab je. Ya ke? Gitulah rasanya. Kadang-kadang ada tak beriman. Beriman belaka ke? Banyak benda kita tentang. Bagai-bagai tuan-tuan. Kalau kita kira dalam hidup kita ni, ya Allah, zalim kita tuan-tuan. Beriman. Beriman tu. Mesti kemah iman kita semua beriman. Sebab itu semasa umur kita sekarang macam sekarang ni, kena jaga betul-betul tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita mengikut ajaran-ajaran. Jangan kita mengikut cara-cara hidup. Jangan sama sekali mengikut cara hidup orang kafir. Tak ada. Jangan ada. Melainkan benda yang diharuskan. Tak ada. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran Karim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, ya. Kalau kamu ikut kata mereka, ya. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Kalau kamu ikut cara hidup sebahagian daripada ahli kitab, Yahudi dan Nasara, cara-cara mereka dan sebagainya. Ya. Sebenarnya mereka itu yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Dia dalam proses menarik kita, membawa kita kafir setelah beriman. Kita dah beriman. Yaruddukum ba'da imanikum. Kita dah molek-molek beriman. Dia ngajak kita kafir. Hari ini tuan-tuan muslim-muslimat, bagai-bagai cara, bagai-bagai trend, bagai-bagai cara nak suruh manusia sesat kembali pada neraka. Banyak. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita takut sangat tuan. Sebab itu kita rindu tuan. Jangan sama sekali kita menyokong selain daripada Allah SWT.
Jangan kita menyokong tuan-tuan, jangan kita mengikut selain pada Islam. Jangan. Kita tak nak ikut. Tak usah bawa. Hari-hari ni banyak benda tuan-tuan. Itu benda yang berlaku dalam kehidupan tuan-tuan. Gitu kan. Satu, beriman. Yang kedua, syarat nak jadi amal soleh ni tuan-tuan, syaratnya amal soleh, dia mesti warid ataupun datang daripada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Apa yang kita lakukan, apa dalilnya tuan-tuan dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW yang kita buat sekarang ni, ataupun daripada ulama ambil pada Nabi juga. Ulama gitu, tak ambil kata, tak kata lah. Istihad ulama mesti istihad bermula daripada Al-Quran dan Hadis. Cuba tengok. Benda kita buat sekarang ni, betul ke jadi amal soleh? Adakah betul ulama kata? Adakah? Tengok. Yang ketiganya tuan-tuan muslimat, ya, iaitu jadikan amal soleh mesti ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kan Allah Taala tak ada niat lain, tak ada nak nurut, tak ada. Ngapa duduk sini belaka? Biarlah kamu duduk sini, biar orang kata tak ada larang sangat. Gitu. Tak ada orang kata, kita mesti ikhlas pada Allah Taala. Duduk di sini kan kami nak melumpuhkan sepenuh hidup pada Allah Subhanahu Taala, nak menambah ilmu dan sebagainya. Kita semayang contohnya tuan-tuan. Cuba tuan tengok dia semayang, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Adakah mengikut sunnah ataupun tidak? Mana dalil? Kamu dalil gitu marah orang tuan-tuan. Ini dalil ni bukan kerja komong. Ini kerja ulama apa dah? Kita mesti ada dalil nak memastikan kita buat betul-betul. Jalankanlah. Habis nak cerita itu sajalah tuan-tuan. Muslimat. Apa tu kita tak boleh harap pada benda lain. Kerana kehidupan kita gitu. Baik. Ringkaslah ya. Allah dekat 9 dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, sabar sikit lagi, sabar saya tahu. Tengah belakang ni, tengah sakit pinggang, sakit lutut. Bagai-bagai lah maklum kita tua ni dah. Allah. Baik. Setelah Nabi SAW, ya, setelah Nabi SAW dibawa oleh Jibril alaihissalam, di antara perkara-perkara yang seperti yang ditunjuk pada Nabi SAW. Saya tak ceritalah, tak nak cerita Nabi di belah itu semua tak tahu dah. Belah perut, alah, itu ceritalah. Kita bukan tak penting, tetapi saya nak cerita semua pukul 4 pagi ke habis. Saya ambil yang kita boleh pakai. Semua boleh pakai, tapi kita nak ambil benda-benda yang sesuai untuk kita amalkan barangkali. Baik muslimat. Nabi SAW pun nak memulakan Isra wal Mi'raj tuan-tuan. Gitu gaya. Ya, Nabi nak memulakan Isra Mi'raj setelah dia siap dia operation, kata dia belah perut dan sebagainya. Ya, tuan-tuan kena tahu juga. Nabi kena belah perut dua kali. Sewaktu masa kecil, ada dalam hadis sahih, hadis Muslim mengatakan Nabi pernah dibelah perut masa dia kanak-kanak. Dia tengah main, datang Jibril belah perut. Keluarkan darah yang menjadi kesukaan syaitan, kata hadis Muslim, ya. Dan kawan-kawan Muhammad kena bunuh gitu. Kita dah belah sekali. Dan dia belah kali kedua ketika umur Nabi bukan dalam 50 tahun itulah. Kerana dalam peristiwa ini berlaku Isra Mi'raj sekitar 10 tahun kenabian Nabi SAW. Baik. Nabi pun berjalan lah, ringkas dah siap dah, belah perut dan sebagainya tuan-tuan muslimat, ya. Dibawa oleh Jibril alaihissalam. Di antara perkara yang kata orang, ya. Bila keluar saja berjalan-jalan jumpa orang tu. Orang khabar, orang kata. Saya tak kata. Orang kata. Kata ulama, tuan-tuan muslimat, ya, kata ulama, contohnya dalam tafsir At-Tabrani, tuan boleh tengok dalam tafsir Al-Baihaqi, tafsir Ad-Dalail, tuan boleh tengok dalam Ibnu Katsir, dia cerita, ya, kata dia tuan-tuan muslimat, bagaimana ada orang mengatakan
berjumpa dengan perempuan tua yang melambangkan umur dunia. Dia kata, hadis ini adalah bukan hadis yang dhaif, yang sangat dhaif. Kan di sana ada seorang yang bernama Abdul Rahman bin Hashim, adalah seorang yang tak dikenali. Hadis itu periwayatnya tuan-tuan, orang semua tak kenal. Bukhari tak kenal, Muslim tak kenal, ulama-ulama Sunan Sittah tak kenal. Siapa dia ni? Orang tak dikenal lalu. Tiba masuk nama saja. Maka hadis itu dikatakan hadis dhaif. Hadis dhaif. Ya, dikatakan hadis dhaif. Dhaif munkar. Boleh pakai. Artinya bahawa bertemu dengan orang tua. Baik itu kita cerita ni. Dalam Isra Mi'raj tuan-tuan, bahaya tau. Bercerita dengan Isra wal Mi'raj tanpa berpandu pada hadis membuatkan kita masuk neraka tukang cerita tu. Bahaya. Oh, bahaya sangat. Bukan sedap-sedap. Tengok cerita Isra Mi'raj lepas Nabi jumpa orang tua. Orang tua bongkok je. Bongkok betul, bongkok 3. Tambah lagi 3 pula bongkok ni. Bayangkan. Tak ada. Ya? Kata dia ini adalah muka tidak benar. Ada Nabi jumpa orang tua. Di dalam Isra Mi'raj tuan-tuan ada cerita peringkat ini. Pertama, kita memang tidak langsung cerita Isra Mi'raj. Tak ada langsung. Cerita ni adalah cerita yang asing dari Isra Mi'raj. Satu. Yang kedua, cerita Isra Mi'raj ini cerita yang merupakan hadis dhaif, cerita yang ditambah-tambah ataupun dikatakan maudhu' dan setengah dikatakan Israiliyat. Yang ketiga, cerita dalam Isra Mi'raj ini adalah cerita yang benar lah. Macam kita cerita ni. Itu tuan-tuan ya. Itu cerita perempuan tua ni kata tak ada. Dia ada hadis tetapi hadis yang tidak dikenali. Dia ini diiktiraf oleh ulama yang saya sebutkan ulama tafsir tadi. Khasnya mereka kata hadis ini adalah satu yang tidak dapat diterima. Hadis yang tak dapat diterima langsung. Baik, ringkas. Yang keduanya hadis betul. Ini betul je. Contoh lagi. Nabi berjalan tercium bau wangi. Ini je. Ini ada hadis. Hadis yang tepat sekali. Tercium bau wangi. Ya, bau wangi saja. Ya. Dalam hadis daripada riwayat Imam At-Tabarani, hadis daripada Ubay bin Ka'ab, kata Ubay bin Ka'ab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Nabi cerita, kata dia, yaqul, Nabi cerita, syamamtu lailatal usriya bi raihatil thayyibah. Aku tercium, kata dia, pada malam aku Isra, bukan Mi'raj, Isra. Ya, bernaik ke langit lagi. Satu bau yang wangi. Yang wangi. Raihatul thayyibah. Wangi sangat. Ya. Maka Jibril bertanya, Nabi tanya, faqultu ya Jibril. Aku tanya Jibril, kata bima hadhihi rihat bima rihul thayyibah. Benar wangi ni? Benar? Jawab Jibril alaihissalam, hadza rihun, ini bau ya, qabra masyitah wa ibnataha wa zawjaha. Inilah kubur Masitah. Masitah ni tuan-tuan, ia tukang sikat maknanya. Namun sebenarnya wallahu alam, jawatannya tukang sikat lah ya. Kubur dia, kubur anak dia dan kubur suami dia. Bau wangi. Kubur wangi. Sebab itu tuan-tuan muslim-muslimat, kubur Masitah wangi. Kenapa? Ini tuan-tuan tahulah kan. Kerana ini melambangkan keimanan seseorang itu. Itu kita kalau mati tuan-tuan, dapat mati dalam keadaan mempertahankan agama Allah SWT. Mati sebagai orang beriman. Tuan-tuan, kubur kita wangi. Kalau tak wangi pun tak apalah tuan-tuan. Biarlah tak wangi pun. Tapi yang pentingnya kita mendapat rahmat, mendapat nikmat dari Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, kita nak jaga betul iman kita. Walaupun apa datang kepada kita. Godaan-godaan datang pada kita. Banyaklah kok zaman-zaman sekarang ni tuan-tuan. Orang nak mengajak kita tuan-tuan supaya kupur, supaya rosak iman kita. Ngajak kita tuan-tuan supaya menolak Islam dan berbagai. Bagai-bagai dia beri pada kita. Beri duit, beri plakat, beri beras, beri itu, beri ni tuan-tuan. Banyak beri tanah. Beri aja. Contohnya. Mengajak kita supaya jangan kita bersama menyokong Islam. Itu gayanya.
Kita terima tak terima? Kita terima. Terima habis lah. Tak ada lah rosak iman kita. Kalau kita bersama dengan dia. Gitu kan kita terima. Kita jangan. Walau orang beri apa sekalipun. Kalau benda yang melibatkan iman. Yang melibatkan akidah kita. Yang melibatkan amalan kita. Melibatkan kemurkaan Allah SWT. Biarlah tak dapat, tak apa. Kita pertahankan iman kita. Kawan tak nak. Kawan nak mati dan beriman kepada Allah Ta'ala. Kawan nak mati berjuang dan mati dan keadaan menegakkan agama Allah Ta'ala. Kalau kita mati pun Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sekarang ni tuan-tuan dikubur. Mana kubur tak tahu sini. Ya, terpakai terlalu meraun tuan-tuan. Meraun nak kubur sekarang ni. Ini Allah cerita Quran. Bukan saya cakap, saya tak tahu. Allah Ta'ala kata dalam kubur tu, mereka minta dalam Rabbi irji'un. Wahai Tuhanku, nak balik. Dalam Quran khabar. Riuh nak balik. La'alli a'malu salihah fima taraktu. Minta mudah-mudahan ya Allah, kalau engkau pergi balik Allah, kami dapat balik ke dunia Allah. Kami nak melakukanlah perkara-perkara kebaikan sebagaimana yang kami tinggal kemarin. La'alli a'malu salihah. Kami nak buat amal salih ya, yang kami tinggal dari dunia kemarin. Ni sekarang ni dalam kubur. Kita je tak dengar tuan-tuan. Kita tak dengar tuan-tuan muslim-muslimat. Bayangkan dah. Tuan, sebab itu Nabi SAW banyak cerita ni tuan-tuan. Nabi SAW dan satu riwayat yang lain tuan-tuan. Cerita Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Nabi duduk mengantar sambil mengantar mayat. Nabi mengantar mayat. Tapi waktu itu tuan-tuan, kubur tak siap lagi. Maka Nabi pun tunggu dah. Sambil tunggu, sahabat keliling Nabi. Nabi pesan pada sahabat. Ya, kata Nabi, tuan-tuan, ingat. Kata Nabi SAW, ingatlah kamu pada mati. 3 kali Nabi khabar. 3 kali. Ingat mati. Dia bercerita tentang mati. Bagaimana keadaan mati. Dia menceritakan malaikat yang mana akan datang nanti lepas ini, kata Nabi. Ketika kamu berpaling di belakang, masih terdengar selepas kamu, datang 2 malaikat. Yang garang, yang bengih, warnanya hitam kebiru-biruan. Nabi khabar. Bayangkan. Kau ni hitam dulu, tak tahu, tak boleh tengok orang hitam biru-biru. Artinya hitam sangat, kau ni tak Allah Allah. Terus datang menanya kita. Itulah tuan-tuan sebenarnya melihat kepada amal kita tuan. Tanya ni mereka. Banyak ada itu. Dan cerita Isra Mi'raj. Tuan-tuan, itu jaga-jaga. Ya? Baik, tuan-tuan. Maka Nabi bawa tercuang ni ialah iman masufah. Alhamdulillah. Kalau kita dapat gitu, alhamdulillah. Biarlah kubur tak wangi tak apa tuan-tuan. Tapi yang sebenarnya wangi di sisi Allah SWT. Artinya dalam kubur kita nikmat dan sebagainya. Itu dia. Itu hadis sahih. Betul ada. Yang cerita Isra Mi'raj. Dan ada lagi satu pattern hadis tuan-tuan muslim-muslimat. Ada pattern satu hadis lagi tuan-tuan muslim-muslimat. Hadis yang mana hadis sahih. Tetapi hadis itu tak boleh dipakai dalam Isra wal Mi'raj. Tak boleh dipakai tuan-tuan. Kenapa? Tuan-tuan muslim-muslimat, ya? Kerana hadis itu bukan hadis Isra wal Mi'raj. Itu dia tuan-tuan. Hadis bukan Isra wal Mi'raj. Contoh, kata Nabi SAW, satu hadis yang mana hadis yang tuan-tuan dengar, selama ni pun kita memang dengar bagaimana Nabi cerita ada seorang lelaki berdiri dan seorang lelaki tentang. Orang lelaki yang berdiri itu menghempas kepala orang tu dengan batu sampai hancur lebur. Pernah dengar tak? Pernah dengar. Hancur lebur. Maka Nabi tanya pada Jibril AS, ngapa gini ya Jibril? Jibril jawab, orang ini kata Jibril, kerana dia pertama sekali tidur tidak semayang. Artinya tak semayang lah, tidur gitu aja. Yang kedua, salah dia kerana dia menghina Al-Quran. Cerita ni, bunyinya sama, patternnya sama saja. Jibril tanya, sama. Tetapi sayangnya, kata Imam Bukhari,
ya, Imam Bukhari adalah seorang periwayat hadis. Dia kata, tak percaya buka hadis Imam Bukhari tuan-tuan. Hadis buka dalam Sahih Bukhari hadis 7074. 7074. Tapi kitab boleh wallahu alam. Dia kadang-kadang hadis yang 74 hadis lain. Kenapa? Percetakan lain. Gitu aja. Nak mengatakan sahih tuan-tuan. Kata Imam Bukhari, betul hadis ini hadis sahih, tapi sebenarnya cerita ini adalah cerita mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi. Sebab cerita-cerita berkait dengan macam Isra Mi'raj, mimpi Nabi. Nabi bermimpi. Mimpi Nabi itu betul. Ru'yah shadiqah. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi berjalan, Jibril bawa masa Nabi tidur. Gitu. Benar, tapi dia bukan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dia tetap hadis sahih. Banyak hadis-hadis yang menceritakan mimpi Nabi. Masa tempat. Cerita satu lagi. Mimpi Nabi satu lagi mimpi Nabi. Bisa cerita, tuan dengar tak? Dekat pada puasa ni cerita hadis tu. Nabi SAW bermimpi begitu juga. Satu malam kan Nabi dibawa oleh dua malaikat. Ya, satu tempat tiba-tiba Nabi dengar orang menyerit, fakir menyerit, minta tolong. Berbagailah. Nabi tanya Jibril AS, bunyi benda tu. Jibril, siapa tu menyerit tu? Siapa tu? Kata Jibril, kamu tak nampak? Kata dia macam ni. Mari aku bawa kamu daripada di puncak bukit, puncak gunung, kamu akan nampak. Dia pegang tangan Nabi, dia bawa ke puncak gunung. Di situ baru Nabi nampak orang menjerit siapa. Orang-orang yang menjerit itu ialah orang atau manusia yang digantung pada tali keteng dia. Tali keteng, tahu tali keteng? Gantung pada tali keteng, tuan-tuan gayut pada keteng, bergayut-gayut. Siapa yang buat gayut? Digayut pada gunung, pada bukit yang tinggi. Bergaung terpukit, terlalu fakir, minta tolong sebagainya. Nabi tanya, siapa ni? Kata Nabi, ini di antaranya umat-umat kamu yang mana mereka ini meninggalkan puasa tanpa alasan, tanpa sebab. Saja-saja tak puasa. Hadis itu bunyinya macam Isra wal Mi'raj, tapi hadis itu adalah merupakan hadis mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wahyu Nabi datang, wahyu yang diberi oleh Allah SWT sebab Nabi itu dia dinamakan ru'yah shadiqah. Banyak lagi tuan-tuan, banyak beberapa hadis. Sempat kita cerita ni tuan-tuan. Kalau ada masa dan ketika tuan-tuan, nanti insya-Allah kalau kita boleh kita belajar hadis, kita akan berjumpa dengan cerita-cerita ini. Itu tuan-tuan. Baiklah. Sebagai akhirat tuan-tuan. Sudah habis itu ya? Sudah. Nah, baik. Nabi SAW ringkaskan cerita dalam hadis Bukhari ada, dalam ada Muslim ada. Nabi SAW ya, terus lagi perjalanan sampailah dia ke mana? Sampailah dia ke mana? Ke Masjid Aqsa. Dan sampai saja ke Masjid Aqsa, tuan-tuan muslimat, Nabi turun daripada borak, mengikat ke boraknya, Nabi naik dan semayang. Nabi naik dan semayang. Nabi kata dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada, kata dia, kata Nabi SAW, ya, Nabi naik semayang. Nabi kata dalam hadis kata, "Summa dakhaltu masjidah", hadis Nabi ni. Kemudian aku masuk masjid Al-Aqsa tu, fa sallaitu fihi raka'atain. Aku pun semayang 2 rakaat. Summa kharajtu. Lepas semayang aku pun keluar. Ya, fa ja'ani Jibril. Lalu Jibril datang padaku, kata Nabi SAW. Datang Jibril kepada dia, ya, datang Jibril, ya. Dia bawa benda bi'ina'i min khamrin wa ina'il laban. Dia bawa kepada aku 2 cangkir, 2 gelas. 1 gelas daripada susu, 1 gelas daripada arak. Bi'ina'il khamr, segelas arak dan segelas susu. Dia kata, Muhammad jemput minum, sila minum. Kalau bahasa kita ni. Ya, minum. Fakhtartul laban, kata. Dalam 2 benda berkata aku pilih 1. Aku pilih apa dia? Susu. Kenapa tak pilih arak? Arak pun halal. Daripada syurga dan sebagainya. Fakhtartul laban. Maka Jibril tengok Nabi mengambil susu. Ya, Nabi. Maka Jibril pun kata, faqala Jibril alaihi wasallam, ikhtarta fitrah. Wahai Muhammad, kamu milih fitrah, kamu milih kesucian. Apa makna tuan-tuan? Apa maknanya? Maknanya artinya ialah lambang kehidupan.
Hidup ini tuan-tuan, kita dihidangkan dengan enak-enak. Ya, sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain. Ini bukan hadis yang tak ada kait dengan Isra Mi'raj, tapi hadis lain. Kata Nabi, akhir zaman ini akan berlaku bagaimana? La yubali. La yubali. Tidak, manusia tak kisah. Ya, la yubali nas, manusia tidak kisah lagi. Aina, daripada mana hartanya halal am haram. Atau qamah salam. Manusia akan mengambil harta ni, tak peduli harta halal, harta haram dia ambil belakang. Itu mana? Artinya bahawa kita tuan-tuan kadang-kadang dihidang dua perkara. Ini halal, ini haram. Ini gaji kita yang kita kerja halal. Kata haram macam mana? Rasuah lah, itulah ini. Ambil dah. Fakhtartul laban. Nabi memilih susu saja. Kenapa? Fitrah, kesucian. Memilih yang halal saja, yang haram tak ada. Kita sahut belakang. Gaji ambil, rasuah ambil, sogokkan ambil belakang. Kita gitu. Nah, itu makna dalam kehidupan ini kena pilih yang fitrah, yang suci. Mengapa pilih yang suci? Kita ni tuan-tuan perlu mensucikan jiwa kita. Nak menyucikan jiwa kita macam mana? Kalau makanan kita, kehidupan kita sebagai kotor. Kita duduklah bagaimana beribadah pada Allah SWT. Sedangkan kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Istilah bertobat kata Imam An-Nawawi. Selagi mana manusia itu bertobat, dia tidak rasa menyesal dari salahnya. Kalau bersahabat dengan orang, dia tak akan mengulang hak orang. Dia tak akan pulang balik. Kalau dia harap itu dia tak simpan, dia tak taruh dan sebagainya. Kita tuan-tuan muslim-muslimat, contohnya tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan bertobat kepada Allah Subhanahu Taala. Mana tahu dalam kerja kita dan kehidupan kita kemarin ada kiamik orang kot. Sudahlah, hantar balik. Pulang balik. Kiamik tanah orang, analah tanah awak ni kemarin, kawan kemarin memohon tanah awak tu dapat kawan. Kata kita contohnya lah tadi. Mana bukan zaman sekarang senang belaka. Senang belaka tuan-tuan. Kebek sana, kebek sini berbagai. Ambil saja. Mana tahu. Pulanglah. Itu bukan hak kita. Fakhtatul laban. Pilih susu yang suci. Ya. Masa dulu tuan-tuan kita kutip belaka. Halal ke haram semua sekali. Kita ingat benda yang datang pada yang haram. Buanglah yang haram tu biar tinggal. Biar kita papa ke dana sekali pun tak kira tuan-tuan. Tuan-tuan dengar cerita bagaimana tuan-tuan ya apa ni? Abu Darda. Ambil 10 minit lagi. Abu Darda tuan-tuan. Nama dia sebenarnya Abu Darda Malik bin Uwaimir nama dia. Abu Darda. Dia masuk Islam sendirian. Sahabat-sahabat masuk Islam. Dia orang Madinah. Dia tak kisah. Dia orang kaya. Ada bisnes sendiri. Dia tetap menyembah berhala. Nak rangkakan cerita ketika Abdullah bin Abi Rawahah. Kawan dia. Abdullah bin Rawahah. Tak kenal kan? Ada sahabat Nabi SAW yang sangat-sangat warak. Sangat bagus. Akhirnya dia mati dalam berbagai mu'tah. Ni. Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ambil tindakan agresif. Mecahkan patung berhala dia. Ketuk hancur. Bila ketuk hancur dia baru datang pemikiran dia. Kata dia aku selama menyembah berhala ni. Kawan aku ni kata datang ketuk pecah ni. Tak tangkis lalu. Alah tak ngelok lalu kata dia. Biar saja. Kalau dia betul berkuasa mesti dia melawan. Dia terfikir. Punci hidayah. Terus Islam. Dia menyesal Allah kata orang Madinah banyak dah ilmu tak belajar. Akhirnya bagaimana daripada kekayaan Abdullah, bagaimana kekayaan daripada Abu Darda ni. Sampai ketika sahabat kata ketika kami pergi ke rumah Abu Darda waktu musim sejuk di Madinah. Tidur malam rumah dia tak ada berselimut. Tak ada selimut. Musim sejuk tak ada selimut. Kami berjumpa dengan Abu Darda. Wahai Abu Darda, beri pada kami selimut. Kata Abu Darda, semua hartaku telah ku hantar ke kampung. Semua hartaku dah hantar kampung dah. Kawan dia fikir, mana? Dia orang Madinah, kampung mana? Kawan naik, kampung mana? Kata dia, kampung aku yang kekal. Kata dia, mana dia? Hari akhirat. Itu daril khulud. Ialah kampung yang kekal. Aku dah hantar semua sekali. Harta aku semua aku hantar sana belaka. Yang tinggal pada aku gini. Sehingga katanya pada malam itu, dia dengan isteri dia pun tak ada selimut. Sampai gitu sekali.
Masya Allah, tuan-tuan. Itu kan ini. Orang gaya, orang nak bertemu Allah Ta'ala. Yang kita sedar. Sebab tu kita tuan-tuan muslim-muslimat, kita ingat. Peringkat kita ni lah peringkat, bukan kita, peringkat saya. Bukan kita, saya. Peringkat saya ni tuan-tuan, janganlah tuan-tuan. Tengok betul-betul benda yang tidak halal barangkali ada. Benda yang kita ambil cara yang tak tepat. Buanglah tuan-tuan. Buanglah tuan-tuan. Kenapa kita tak nak nanti bersoal Allah Ta'ala? Mimma li'ayna maktasabu wa ina anfaqu. Harta awak ni kemarin, awak ambil mana? Dan bagaimana nak menggunakan itu kita nak. Tak nak dah menjawab. Okey, beres. Ringkas cerita tuan-tuan. Ya? Nabi pun dihidangkan pada susu. Nabi ambil itu. Susu. Baik, Nabi pun naiklah Buraq. Barulah namanya Isra. Isra, Mi'raj ada tangga. Artinya, naik ke langit itu bukan terbang, tapi ada tangga. Mana tangganya? Wallahu a'lam lah. Tiga gitu. Sampai langit tamu 2, 3, 4 itu. Itu langit 71. Ya. Dan dalam pada di sanalah Nabi melawat surga dan neraka, dan Nabi tengok neraka bagaimana neraka, bagaimana surga. Nak ringkas cerita tuan-tuan, Nabi pergi ke dua-dua tu sekali. Bukan saya kata, Nabi kata. Dia pergi ke neraka, dia pergi ke surga. Nak cerita kepada kita kau surga, kau neraka dan sebagainya. Nabi pergi pergi ke neraka, pergi ke surga, pergi ke neraka, ya. Nabi SAW kata, tuan-tuan muslim-muslimat, ya. Kata Nabi dalam hadis daripada Usamah bin Zaid. Hadis daripada Usamah bin Zaid, hadis ini hadis sahih. Sahihaini ini Sahih Bukhari dan Muslim. Punya powernya, Muslim kata sahih, Bukhari kata mustahil. Tak nipu punya. Ulama kata gitu. Kata Nabi SAW, Nabi kata, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri dekat pintu surga. Nabi tengok betul, berdiri dekat pintu surga. Kata Nabi, "Fa iza ammatu man dakhala al-masakin." Aku tengok ramai yang masuk neraka, masuk surga itu, ya, ammah. Umumnya ialah orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang masuk surga. Orang miskin. Nampaknya orang kaya tak ada harapan. Hidup juga. Orang miskin, satu. Dan juga tuan-tuan, ya, wa idza ashabul jaddil mahbusun. Orang-orang kaya. Orang-orang kaya ni dalam hadis mengatakan iaitu orang-orang kaya yang macam mana tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang kaya, ya, yang tahanannya dengan sebab hisab lain, yang hisab artinya harta dia, orang kaya ni lambat sikitlah masuk surga. Orang kaya ni sebab banyak benda nak disemak. Kita pergi misalnya ke rantai panjang lah mudah. Beli banyak. Lama sikit. Tengok ni mana bilnya ni. Tengok habis dia kasih tengok. Sebab dia beli banyak. Cara miskin pergi. Kejap keluar. Beli apa? Tak ada benda. Dia tak ada lah. Begitulah kaya. Orang kaya yang mereka ini tuan-tuan, harta mereka dihisap. Hartanya yang mereka tinggal, mereka harta yang halal. InsyaAllah. Gitu. Harta yang halal. Sebab itu tuan-tuan, dan cerita yang lain. Kalau sempat tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang kaya. Dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, dia masa itu di antara sahabat yang syahid, iaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair. Ketika dia melihat Mus'ab bin Umair tuan-tuan, mati dalam peperangan Uhud. Miskinnya Mus'ab bin Umair ni, baju bertampar-tampar, berbulu-bulu singkat. Dia punya kain selepang tu kita panggil tu. Yang kain selepang tu yang macam haji tu, Arida, ya. La ilaha illallah, bertampar-tampar pun sebagainya. Ketika Nabi nak tutup jenazah dia, tak dapat nak tutup. Terpaksa Nabi ambil rumput kir namanya, rumput. Bungkus belah kaki. Miskin gitu. Begitulah Sayyidina Hamzah pasal Nabi. Menangis. Abdul Rahman bin Auf menangis. Apa sebab dia menangis? Dia menangis kata sedih, ya Allah.
Ya Allah, kabar untungnya Musa ambil Ummah ini, Allah. Ya, untung macam mana? Dia akan masuk surga. Cepat sangat kata dia. Dengan kemiskinan dia akan nikmat. Berbagai-bagai nikmat dapat. Sebab orang miskin ini tuan-tuan masuk surga. Yang dia tak dapat, yang tak tercapai saat ini. Akan Allah Ta'ala beri dia di akhirat esok. Orang miskin. Telionya lah nak makan. Contohnya, tebing contohnya. Dia nak beli tebing tak mampu. TO je sekali. Mati dia. Tak merasa tebing. Akhirat esok saya masuk surga. Allah bagi tebing yang special untuk dia. Sebab dia tak pernah makan. Macam kita ni, orang kaya belaka sebut minuman tak minum kita. Ha? Mana tak minum? Tebing tak bandnya, kopi band, susu band, band semua sekali minum air bong. Semua nikmat kita rasa dah. Maka masuk surga. Ya, mahbusun masuk surga. Tetapi berbeza dengan mana orang miskin. Sebab kita dapat nikmat atas dunia ni. Ha, itu kata. Baik, Nabi kata gitu tuan-tuan muslim. Ya. Ringkaslah lagi tuan-tuan ya. Ringkas yang kedua, Nabi SAW pergi. Nabi kata wa qumtu ala babin nar. Aku berdiri di pintu neraka pula. Neraka. Saya bercerita ni secara laju lah tuan-tuan nak merengkaskan. Aku pergi ke neraka. Aku tengok faiza ammatu man dakhala nisa. Aku tengok di pintu neraka. Pada umumnya keseluruhannya lah ramainya orang perempuan je masuk neraka. Sebab perempuan ramai datang sini rupanya. Dia tahu nak mengelakkan diri dia masuk neraka. Pandai orang sini. Jarang perempuan seramai ini, jarang. Orang perempuan masuk neraka. Ramai masuk. Ni hadis sahih ni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Sebab itu Nabi khas kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Khudri, pada satu hari Nabi sempat bertemu dengan wanita-wanita ni. Bukan masa Isra Mi'raj, hari lahir. Nabi sempat berjumpa dengan wanita. Pada satu hari, katanya pada hari itu hari raya. Nabi melintas di hadapan wanita, semua wanita. Nabi berhenti. Nabi khabar bagaimana? Ya ma'syaran nisa. Wahai kumpulan wanita, wahai wanita-wanita. Ya, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Banyak-banyaklah bersedekah wahai perempuan dan banyak-banyaklah istighfar. Aku pula kata gitu. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Sungguhnya aku telah tengok dalam neraka banyak wanita dan neraka, ya. Maka salah seorang wanita berbangun daripada wa malana ya Rasulullah. Ngapa kami Rasulullah, ya, aktsaru ahli dan al-nar. Ngapalah kamu pula banyak masuk neraka perempuan. Perempuan kabur dia marah selalu. Ya. Mereka masuk neraka. Ngapa kamu masuk neraka? Kamu bukan tengok basuh pinggan, basuh baju, kamu lah tengok di rumah tu. Dia kata jawab gitu, contohnya lah. Dia kata pada Nabi, kenapa wanita banyak masuk neraka? Sedangkan wanita ni berat kerjanya. Beranak dia, nyusu dia, dah. Menjaga anak dia, anak menangis malam dia bangun. Laki dia tidur je. Ya. Perempuan masuk neraka. Nabi kata dia masuk neraka. Sebab mana tuan-tuan muslim-muslimat? Ya. Pertama, takfirul la'an. Ini dia penyakit. Takfirul la'an. Wanita banyak masuk neraka bukan kerana dia tak buat baik-baik. Tapi banyak lagi dia buat takfirul la'an, banyak ngata orang. Dia kata wanita. Banyak ngata orang. Bukan wanita sini, bukan. Wanita Kuala Lumpur no. Bukan wanita sini. Dia ngata orang. Wanita ni mudah sangat. Nampak tengok. Dia berjalan dengan lelaki apa-apa. Nyampuk je dengan mana. Gitu gaya. Suka ngata orang. Habis dia kata. Geng-geng dia pun abang-abang nak tengok cerita. Mak Minah tu kan. Ada asal dulu sebelah kau tadi. Kita juga. Wanita satu. Yang kedua, penyakit dia wa takfurnal asir. Dia ni engkar, ya, dia ni engkar atau mengkufuri, ya, keluarga. Artinya mengingkari suami.
wanita yang ada suami. Dia semua dah tak senang hati dengan suami. Nabi SAW kata dalam sebuah riwayat lain, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang kata wanita ni bagaimana dia suka sangat tak puas hati dengan laki-laki, dengan suami dia. Selalu dia kata dalam neraka itu wanita-wanita tak puas hati dengan suami. Kata Nabi SAW, dia yakfur minal asir, dia kufur dengan keluarga dia, ya. Wa yakfur ihsan, dia kufur dengan keluarga dia, dan dia kufur pula dengan apa dia? Dengan ihsan yang diberi suami dia. Dia akan faham, kata dia, lau ahsanta ila ahadihunna dahr. Apa nak hadis tu? Dia cakap begini, dia kata, kawannya bang, nikah dengan awak 30 tahun dah. Satu benda pun tak dapat selama nikah dengan awak 30 tahun. Ini kau begitu. Itu masalah. Orang lain je tengok, gelam mas sampai ke siku. Kawan susah jangan udang tadi. Itu dia kufur pada suami tu. Itu dia. Pakai-pakailah. Banyak Nabi kata contohnya, ya, ma ra'aitu minka kharaqatu. Aku tak nampak pun satu benda keindahan, kebaikan yang aku dapat dengan awak ni. Selama nikah awak 30 tahun ni, benda kau dapat kata dia. Itu dia. Sepatutnya wanita tak boleh kata gitu. Tak boleh kata gitu. Dia mesti bersyukur kan dapat suami. Itu balik jangan sama-sama ada suami. Kabur ke suami. Abang, terima kasih bang. Abang minang saya kemarin. Kalau abang tak minang, dari tua dah saya. Siapa gitu? Kalau berani. Bagus. Ya, abang, terima kasih bang. Kan mengambil saya tu bang. Saya gembira dengan abang. Ya Allah, abang baik dengan. Ni tak ada lah. Abang semua tak ada berlaku. Perut buncit je, marah. Abang ada perut yang lebihnya. Gitu. Bagai-bagai. Kata Nabi. Maka menyebabkan wanita masuk neraka. Engkar dengan kehendak suami. Suami suruh buat air, tak nak buat air. Nerak je atas katil main rosak. Nerak tak. Pergi lawar buat dia loh. Kau kawan juga puas dah hari ni puas dah. Ya Allah. Banyak sangat. Saya baca tentang wanita tuan-tuan. Saya bukan ngata ni. Saya bukan ngata dah. Marah ke? Marah? Tak marah? Tak marah boleh. Sama lah. Panjang lagi lah. Gitu gayanya. Kita jangan. Ya, ada suami. Siapa ada suami? Alhamdulillah. Itu lambang pahala. Allahu Akbar. Apa-apa kita mesti buat terbaik, yang terbaik. Bersyukur, terima kasih kepada. Gitu gayanya. Ya? Dan suami pun gitu juga lah. Kalau nak bini dia masuk surga, ini kita dulu penting. Suami isteri. Seorang suami yang baik macam tuan-tuan ni, yang ada bini. Kita nak tak bini kita masuk surga? No, ya? Kita minta ya Allah dapat masuk surga bersama-sama. Allah sedaknya masuk surga. Kadang-kadang, kau malas masuk surga awak. Kau ni dah dah. Dia begitu pula. Kita nak masuk surga bersama-sama. Dah. Maka sebab itu lelaki, dia mesti mengelakkan daripada isterinya berdosa. Kita seorang suami. Isteri dia mudah berdosa. Sebab itu kita jangan suruh dia pelik-pelik. Ni balik pukul 12 malam, balik manja. Bangun. Buat tertarik khabar. La ilaha illallah. Maka apabila suami kata isteri wajib buat. Sebab kehendak suami. Janganlah tuan-tuan nak menyusah bini. Kita boleh buat ni buat je lah. Dia tidur. Allah siang, rumah saya letih, aku yang itu. Tak apalah, buat sendiri. Gitu. Kita maknanya nak pada isteri kita tak berdosa. Kita setiap masa, setiap ketika tengok wajah bini kita, Allah Ta'ala, segala kasar dia, kekerasan dia, salah daripada saya maafkan ya Allah, berrahmat. Ini suami yang baik macam tuan-tuan ni. Baru isteri tak marah kita. Isteri tuan-tuan, makin banyak dosa, makin dia garang. Makin banyak dosa, makin garang tuan-tuan. Itu dah memang Nabi dah khabar dah. Sebab manusia ni bila dia berdosa saja, Allah Ta'ala akan letak titik-titik hitam dalam hati. Dia tak bertaubat, dia tak minta maaf, bertambah-tambah hitam, lalu hati mereka menjadi hitam. Bila hati mereka menghitam, ada hitam tuan-tuan, apa jadi? Tak nampak kebaikan, tak nak surga dan sebagainya. Itu gaya tuan-tuan. Itu kita kena, suami ni gitu gaya. Baiklah. Okey tuan-tuan muslim-muslimat, ringkas yang terakhir sekali tuan-tuan muslimin muslimat.
Ya. Nabi apa ni? Nabi pun terus ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni ya tempat yang paling tinggi sekali. Muntaha pengesut maknanya. Ya, sidrah, ya ke arah sidrah ni. Sidrah ni ialah pokok bidara rasanya. Itu saya maknanya lah ya. Tapi Sidratul Muntaha ni ialah suatu tempat yang tinggi. Di Sidratul Muntaha itulah tuan-tuan muslimat yang ringkas cerita. Nabi sampai lagi naik sikit lagi ke Baitul Ma'mur dan dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS dan lihat di Baitul Ma'mur tu ramainya malaikat, ya Allah, keluar tawaf 70,000 masuk tak mau keluar dah. Itu ramainya malaikat ringkasnya. Lantas akhir sekali tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala fardukanlah jumpa Nabi Muhammad SAW, fardukan kita semaya apa Nabi semaya. Gitu. Dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih tuan-tuan, riwayat Muslim ada, riwayat Bukhari ada. Kata Nabi, "Tsumma furidat alayya salawatul khamsi salat." Lalu Allah Taala fardukan pada aku 50 waktu sembahyang. 50 waktu. Kulla yaumin, tiap hari. 50 hari, 50 hari. Faraja'tu famarartu ala Musa, kata aku pun kata balik lalu dekat Nabi Musa alaihissalam, lalu Musa bertanya kepada dia, ya, bima umirta, apa dia Allah suruh bagi kau Muhammad? Kata dia, umirtu bi khamsina salat, Allah bagi aku suruh sembahyang 50 waktu. Dikhabar dari Musa, kata Nabi Musa alaihissalam, inna ummataka la tastati' khamsina salawat, khamsina salat. Umat kamu tak daya nak buat 50 Muhammad. Tiap-tiap hari 50 tak daya. Ya. Kata Nabi Musa AS. Ya. Pergilah kata dia. Balik kata dia. Jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Fas'alhu takhfifun li ummatika. Balik pergilah jumpa Allah Taala. Minta kurang. Minta kurang. Khas untuk umat kamu. Minta kurang untuk Nabi Muhammad. Nabi mesti dibuat kalau tak apa. Manusia dah. Macam kita, orang tu Allah SWT fardukan 5 kali sehari. Itu pun nak wujud. 5 hari sekali. Ya, 5 hari sekali nak wujud. Allah fardu 5 kali sehari semalam. Kita buat 5 hari sekali. 5 hari sekali. Itu nak wujud. Sepoh tuan-tuan yang tak semayang sekarang tuan-tuan. Allah, sekarang ni orang ya dahsyat. Ya, kami ikut satu data yang tidak sahih lah. Wallahualam. Ya, katanya hari ni orang-orang yang tak semayang sudah meningkat 80% daripada umat Malaysia Islam yang tak semayang. 20% je semayang. Bayangkanlah. Sekarang ni bagai-bagai tuan-tuan berlaku. Ya. Baiklah, ringkas cerita Nabi pun pergilah balik jumpa Allah SWT, minta kurang. Minta kurang berapa? 10. Turun balik jumpa Musa, tinggal berapa? 10. Tinggal lagi 40. Banyak lagi, tak daya juga kata Musa. Naik lagi. 10 4 kali. Tinggallah 10. Tinggal berapa Muhammad? 10 lagi. Tak daya juga kata Musa. Tak daya. Naik untuk kurang lagi. Nabi Muhammad naik kurang 5 pun dah. Tinggal ke kurang 10. Baru habis betul. Rupa 5 je. Turun balik. Berapa tinggal? Kata Nabi SAW tinggal 5. Ya? Tinggal 5. Kata Nabi Musa, qala inna ummataka la tastati' 5 salawat kulla yaum. Muhammad, umat kamu tak daya tu. 5 tu pun tak daya. Memang betul tuan-tuan. Tak daya. 5 tak daya kata dia. Ya. Pergilah jumpa Allah SWT, minta kurang lagi. Kata Nabi Musa AS. Ya. Fas'alhu takhfifun li ummatika. Pergi minta kurang lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, qala sa'altu rabbi hatta istahyaitu walakinni arda wa aslama. Aku tak lah. Malu tu dah jumpa Allah Ta'ala. Malu. Cukuplah 5 kali jumpa tu lah. Biarlah. 5 lah tuan-tuan. 5 lah kata Musa. Aku redha lah kata dia. Maka aku suruh umat aku semayang. Gitu lah kata. Tinggallah 5 kepada kita sekarang ini tuan-tuan. Kata Nabi, salli qa'iman. Kena semayang sambil berdiri. Bagi yang mampu. Salla qaim fa in lam yastati' fa qaida. Kalau dia tak boleh semayang diri, semayang duduk. Ada orang semayang duduk diri.
Sekali berdiri duduk, kira lah. Tak ada juga. Ya, fa illam yastati ala jambi. Tak daya ngereng. Tak daya. Fa illam yastati ala fa mustalqiyah. Semayanglah sambil tentang. Mayang. Guna pun semayang. Kita ni wajib semayang tuan-tuan selagi mana otak kita hidup. Kita kena stroke lah kata kita contoh stroke lah tuan-tuan. Sakit lain tak rasa lagi, sakit stroke saya dah rasa. Ya, kita otak hidup, mata kelik cakap tak boleh. Wajib semayang. Sampai ketika semayang tuan-tuan muslim-muslimat, orang kena ambilkan semayang kita dan sampai peringkat tugas anak tuan-tuan angkatkan tangan ayah dia ataupun mak dia. Dia angkat Allahu Akbar. Dia apa? Supaya ayah dia ikut. Baca. Lepas tu apa ni? Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Dia kata orang sebelah tu. Artinya orang yang tentang sakit tu dia ikut dalam hati. Sampai gitu sekali tuan-tuan. Bayangkanlah. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Muslimin muslimat itu gaya semayang ni. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, keempat-empat mazhab mengatakan semayang itu tak boleh tinggal. Empat-empat mazhab kata ada di antara mereka yang meletakkan paling teruk sekali man taraka as-salati muta'ammidan faqad khabara jahar. Siapa tinggal semayang kafir. Maka ada mengatakan ulama wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Main-main. Semayang kena gaya pun semayang. Okey tuan-tuan sudah molek 9.30. Memang saya niat dah nak berhenti 9.30 sebenarnya. 9.30. Tak perlu tambah lagi lah tuan-tuan. Maka tuan-tuan itu di antara cerita yang sempat saya khabarkan. Bukan cerita tuan-tuan, tapi adalah bukan pengajaran ya, ataupun sedikit sebanyak daripada apa yang terdapat dalam Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan. Moga-moga Allah SWT mendatangkan di hati kita. Wa nukhawwifuhum. Rasa takut di hati kita. Rasa bimbang di hati kita. Oh, takut kita tak dapat. Takut kita dan sebagainya. Dapat cerita-cerita itu. Tuan-tuan. Moga-moga kita akan masuk surga dalam keadaan yang Allah redha insya-Allah. Sekian ini saja untuk kali ini tuan-tuan. Ada masa, ada rezeki kita berjumpa lagi pada ya. Ya. Ya, terima kasih. Bagus, soalan tu bagus. Saya kan soalan itu pukul 10, tak apa. Tuan-tuan muslimat. Kita ni tuan-tuan agama Islam ni, inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah terima ialah Islam. Inna Allah astafa lakumuddin. Allah amanahkan agama Islam kepada kita. Maksudnya bukan agama saja, segala peraturan, segala undang-undang itu. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati selain yang kamu melainkan kamu mati dalam Islam. Artinya yang kamu mati dalam agama lain atau dalam menyokong agama lain. Baik. Nak ringkaskan cerita tuan-tuan. Kita sebagai Islam, masa inilah kita tuan-tuan mesti berusaha sedaya upaya untuk mempertahankan syariat Islam. Kita dah diam saja. Kita dah terima saja tak boleh. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa ulama tu? Ulama hakim dan ulama. Dia tak nak ke Islam. Kita kena buang hakim tu. Ya. Al-mar'u apa ni? Apa ni kata tu? Al-mar'u dini ala mulukihim. Agama seseorang itu
mengikut pemerintah ni. Artinya tuan-tuan, pemerintah yang ada wajib hukum. Wajib hukumnya mengatakan ataupun menetapkan tidak boleh siapa-siapa mempertikaikan hukum Islam. Patutnya itu yang mesti dibuat. Kalau pemerintah tak nak kepada hukum Islam, biar suka Islam itu dihakis, dibuang dan sebagainya, tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan muslim-muslimat, kita ni sebagai rakyat biasa perlu memilih yang terbaik. Yang mana terbaik? Islam. Itu dia. Sebab itu tuan-tuan muslim-muslimat yang Allah, sebab itu kita, siapa-siapa yang menyokong kemari perlu menarik balik sokongan itu, tuan-tuan. Kalau dia mempertahankan sokongan itu, diam saja, dia akan jawab isi Allah SWT nanti. Dia akan jawab isi Allah SWT nanti. Kerana awaklah punya pasal milih dia ni dan lantar itu. Main-main. Kita kena berjuang. Kena kabur. Walau apa cara sekalipun, tuan-tuan. Sama ada cakap ke, sama ada tulis ke, dan sebagainya, tuan-tuan. Kita mendesak, tuan-tuan. Memorandum dan sebagainya. Itu gayanya. Mesti mempertahankan undang-undang Islam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak boleh. Ini yang kita masalah sekarang, tuan-tuan muslim-muslimat. Ya, kita nak, kita suka benda gitu. Apa hak kita, apa kuasa kita? Sedangkan kita berkuasa. Kata saja raja itu ketua ketua agama. Apa mana dia buat? Bukan kata raja dah, tapi ngabarkan. Kalau dia betul-betul ketua agama, dia mesti ambil tindakan. Betul tak? Ngapa senyap ni? Baik kabur ya. Malaikat tulis ni, malaikat tulis ni. Kalau tuan-tuan yang main, malaikat tulis ni, cakap ni tulis, dia lupa. Ya? Wa ma yafzu illa ladaihi raqibun atid, illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang dilafazkan malaikat tulis. Gitu kan. Ini tugas kita, tuan-tuan. Jangan biarkan saja. Yang kita sedar saja, kita dapat beribadah. Kau dia tak ngajar semaya, sudah kata. Alah. Barang macam ni. Bukan. Ya. Jangan kawat. Dia tak ngajar kita semayang. Dia tak montok ke masjid kita. Tak benar kita. Boleh je tak. Bukan itu. Ya, kita, tuan-tuan, menegakkan agama kita, tuan-tuan. Mesti menegakkan agama kita, tuan-tuan. Dengan apa cara sekalipun, tuan-tuan. Ya. Bagaimana? Sebab itu dalam Islam ini, tuan-tuan, diarahkan, diletakkan sesuatu yang dinamakan jihad. Jihad ini bukan fardu pada kita, tuan-tuan. Jihad ini berbagai-bagai jenis. Jihad, tuan-tuan, daripada kekuatan kita, jihad daripada harta kita, jihad daripada cakap kita, jihad daripada masuk sokongan kita dan sebagainya, tuan-tuan. Itu jihad, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan muslim, saya serulah kepada tuan-tuan. Janganlah menjadi orang yang jadi, kata orang ni, dapat semayang sudah, dapat di masjid sudah. Jangan gitu, tuan-tuan. Biarlah guna gaya sekalipun, tuan-tuan, kita semayang atau tak semayang, mana pun sah semayang. Sebab antara kata Nabi SAW, kelebihan Nabi SAW, Allah jadikan atas bumi semua masjid belaka. Itu bukan soalnya. Ya. Tapi semua masalah itu, kita nak memperkasakan undang-undang kita, agama kita. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan muslim-muslimat, ya Allah, agama kita bukan, undang-undang kita bukan nak dibuang, nak ditambah lagi, tuan-tuan. Banyak lagi elemen-elemen yang tak ada dalam agama, tuan-tuan. Kita kena sedar. Kita tak lama nak mati, tuan-tuan. Tak lama nak mati. Takut tuan-tuan. Allah tanya ni soal-soal. Jangan main. Itu gayanya. Ya. Wallahu a'lam. Itulah. Sebab saya jawab masa perpanjang saya. Okey lah. Ada lagi? Cukuplah, tuan-tuan. Tak daya perut saya bilang. Okey, sekarang ini saja, tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga kita diberi rahmat Allah Ta'ala. Moga-moga ditolong oleh Allah Ta'ala dalam menegakkan agama kita, insyaAllah, tuan-tuan. Kita tak ada kerja lain, tuan-tuan, melainkan, tuan-tuan, menegakkan agama Allah Ta'ala, melaksanakan kerja Allah SWT, tuan-tuan. Ya? Sebab kita ni hidup atas dunia, tak ada kerja lain, tuan-tuan, melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu juga ibadah yang kita mesti buat, tuan-tuan. InsyaAllah. Jumpa lagi, tuan-tuan. Maafkanlah saya kalau saya terasa yang salah itu salah saya.
Yang tak betul itu tak betulnya saya, yang benar semua daripada Allah dan Rasul. Moga-moga Allah Taala memberi hidayah kepada kita, semoga-moga Allah Taala menolong kita. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan